Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala, dia hantar nabi dia mai, dia buat turun ayat Quran dekat nabi, nabi baca ayat Quran, nabi hurai pula maksud ayat itu dengan hadis dia. Buat mai dekat kita satu agama nama dia Islam, satu agama yang merupakan package yang sempurna, yang kalau sekali kita pegang, kita ikut sungguh-sungguh dengan ikhlas hati, kita tak payah bimbang apa, Allah jaga kita. Tapi kerana kebanyakan orang Islam hari ini, dia ada krisis keyakinan terhadap janji Allah. Dia baca Quran, dia duduk dalam kelas pengajian tafsir, dia dengar hadis Nabi, dia dengar huraian hadis Nabi, hati dia berdetik, kata Quran tu betul, kata hadis tu betul. Tapi bila mai peringkat pelaksanaan, dia kurang yakin. Dia rasa tak apa nak confident dengan Islam ni. Ataupun cara mudah kita kata, dia rasa Islam ni hanya sesuai di masjid, sesuai untuk nikah kahwin, untuk kematian dan sebagainya, tapi Islam tidak sesuai untuk diamanahkan mentadbir sebuah negara. Dia rasa macam tu. Sedangkan dalam masa yang sama, dia kata dia orang Islam dan dia marah kalau orang buat lebih kurang dekat Islam. Tapi dalam masa yang sama, dia tak cukup yakin dengan Islam yang Allah bagi mai dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini nak cerita kemarau jadi di Madinah. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaumal jumu'ah. Faqama an-nas fasahu. Faqalu ya Rasulullah qahatal matar wahmarrat asyajar wahalakat al-bahaim fad'u Allah yasqina. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma asqina Allahumma asqina wa aymullah ma nara fis samai qaza'ah min sahab fanasha'at sahabah wa amtarat wa nazala 'anil mimbar fa shalla falamma insarafa lam tazal tumtir ila al-jumu'ah allati taliha falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub sahu ilaihi tahaddamat al-buyut wa inqata'at as-subul fad'u Allah yahbisaha anna. Fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa qala Allahumma hawalaina wala alaina. Fakashatat al-madinah faja'alat tamturu hawlaha wala tamturu bil madinah qatrah. Fanazartu ila al-madinah wa innaha la fi mithlil iklil atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah hari Jumaat. Nabi tengah bagi khutbah. Faqama an-nas fasahu, tiba-tiba pakak bangkit. Dia ada satu riwayat lain kata ada satu badui bangkit. Riwayat Al-Bukhari kata pakak bangkit ramai. Pakak-pakak bangkit, Nabi tengah khutbah, depa pakak-pakak bangkit. Fasahu, depa berseru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata depa, ya Rasulullah qahatal matar. Nabi tengah duk khutbah Jumaat ni, dia tak boleh tahan, berbangkit, dia berkata, ya Rasulullah qahatal matar, hujan tak turun lama dah, dia berkata. Wahmarat asyajar, pokok jadi merah habis. Kita kata kuning habis, pokok kuning, daun luruh, rumput-rumput padang sekolah semua jadi kuning. Waktu Nabi tengah duk khutbah semua jemaat ni, mereka bangkit ramai-ramai pakai doa habaq, ya Rasulullah, ni kita ni apa nak jadi ni, hujan lama dah tak turun, ni apa nak jadi ni, pokok-pokok habis jadi kuning, jadi merah ni. Wahalakat al-bahaim, menatang ternakan pun
mampu habis dah. Binasa habis. Unta pun mati, kerbau lembu, kambing, semua binatang ternakan hak duk belah ni, kau duk mati. Pasal apa? Pasal ayam tak ada. Fad'ullah yasqina. Tolonglah saat dia kata dekat Nabi, tolong doa kepada Allah, minta Allah bagi air untuk kita minum, minta tolong. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dah bangkit pakai duk kata macam tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus angkat tangan, Allahumma asqina, Allahumma asqina, 2 kali Nabi kata. Nabi kata, ya Allah, bagilah air untuk kami minum. Ya Allah, bagilah air untuk kami minum. 2 kali. Wa aimullah, kata Anas bin Malik, dia kata demi Allah, dia kata. Terlucut saja benda tu di mulut Nabi. Nabi kata demi Allah, demi Allah. Nabi minta, ya Allah, turunkanlah hujan, bagilah mai air dekat kami, ya Allah, bagilah hujan, bagilah mai air dekat kami. Anas kata demi Allah, ma nara fis samai qaza'ah min sahab. Baru sat-sat tadi nak tengok awan nipih pun tak ada. Tak sat ni, sebelum sembahyang jemaat tak sat ni, awan nipih pun tak ada di langit, dia kata. Tapi Nabi sebut aja, ya Allah, buat mailah air kat kami, kami nak minum, ya Allah, buat mailah air kat kami, kami nak minum. Fanasya'at sahabah, tiba-tiba awan duk mai sikit. Jadi gumpalan awan yang cukup banyak. Wa amtarat, hujan turun berau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa nazala 'anil mimbar, hujan turun. Nabi turun daripada mimbar, habis khutbah turun. Dalam riwayat lain kata apa? Basah lecun janggut Nabi. Basah lecun, pasal hujan lebat. Basah lecun janggut Nabi ni. Wa nazala 'anil mimbar, Nabi turun daripada mimbar. Fa salla, Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jemaat. Falamman sarafa, sampailah selesai sembahyang sah lerah semua, lam tazal tumtir ila al-jumu'ah allati taliha. Hujan hak tadi turun masa Nabi doa tadi ni, tiba-tiba turun, hujan tak berhenti sampai jemaat pula dah dia main macam ni pula. Daripada jemaat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam doa minta Allah turun hujan, dia hujan sampai tak berhenti-henti punya duk hujan. Sampailah kepada Jumaah taliha, jemaat yang berikutnya. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengah baca khutbah jemaat yang minggu berikutnya, falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, tengah Nabi duk bagi khutbah jemaat minggu yang berikutnya, sahu ilaihi, buat ramai pula puak ni. Ni hak tadi duk abang kat Nabi, ya Rasulullah, hujan tak turun langsung, pokok pun menjadi merah habis, menatang mampu habis ni, puak ni bangkit pula. Sahu ilaihi, depa berseru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaddamat albuyut. Depa kata, ya Rasulullah, hujan sampai tak berhenti ni apa saja, rumah pun reban. Rumah buat pada apa tuan-tuan zaman tu? Tanah liat. Dan kita baca hadis Abu Ayyub Al-Ansari, bila Nabi hijrah dari Mekah mai ke Madinah, semua pakai nak ajak Nabi pergi tidur rumah mereka. Susahlah. Kalau Nabi pilih rumah dia ni hak lain kecil hati, kalau pilih rumah dia ni hak ni kecil hati. Nabi lepas unta dia, Al-Qaswa nama unta Nabi ni, dia jalan cedik, dia pergi di pintu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Lepas tu Nabi kata, aku tuan punya barang yang duk galah atas belakang unta tu, aku akan pi mengikut ke mana pi barang aku. Maka Nabi pilih untuk duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari diceritakan dalam hadis tu berapa tingkat? 2 tingkat. Mulanya Abu Ayyub ni tak tahu punya seronok dia ni, panggil Nabi tidur di tingkat bawah, dia tidur di atas. Malam pertama tak boleh lena,
duk wang win di atas ni, tak boleh lena. Bini dia kata, awat abang, pasal apa? Dia kata, aku tak boleh, aku rasa aku bersalah ni. Pasal apa? Nabi tidur di bawah, aku rasa macam aku duduk langkah kepala Nabi. Bini dia kata, jom turun bawah lah. Turun pergi dekat Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak boleh tidur di atas. Nabi kata, awat pasal apa? Aku rasa bersalah, aku rasa macam aku duduk langkah kepada Tuhan. Tuan naik di atas, bagi saya tidur bawah. Nabi kata, tak apalah, galah beg naik pergi di atas. Hadis tu nak cerita, kata rumah berapa tingkat? 2 tingkat. Tapi rumah zaman tu buat pada apa? Daripada tanah liat. Tanah yang dikeringkan, dia jadi keras macam semen. Tapi main dengan hujan turun daripada jemaat ni sampai jemaat lagi sekali, hujan duk turun lebat ni, apa jadi dengan rumah tanah liat ni? Ni dia beritahu. Dia bangkit, dia beritahu dekat Nabi, dia kata, tahaddamat al-buyut. Dia kata, ya Rasulullah, rumah pun rebah habis dah ni. Begitu. Wanqata'at as-subul, jalan-jalan pun terputus habis. Zaman tu tak ada lagi lebuh raya Borneo ni, tak ada lagi. Putih jalan ni, perjalanan ni orang nak pergi daripada Madinah, nak pergi Mekah, daripada Madinah nak pergi sampai ke Al-Ula, nak pergi sampai Madain Saleh, nak pergi sampai ke Taimak, nak pergi sampai ke Tabuk. Dia ada jalan dia, walaupun padang pasir, tapi dia ada jalan dia, walaupun tidak ada plus lebuh raya utara selatan, tapi dia ada jalan dia. Jalan pun habis, air lintah jadi tenggelam, hilang, cari. Itu yang dimaksud dengan wanqata'at as-subul, jalan-jalan pun terputus habis. Fad'ullah yahbisha anna. Dia kata, ya Rasulullah, minta tolong sekali lagi, minta dekat Tuhan, tahanlah hujan ni, jadilah banyak dah ni. Lagu tu pula. Fatabassama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik kata, Nabi senyum. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi kata, Allahumma hawalaina wala alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, ya Allah, ya Tuhan, turunkan hujan hawalaina, tapi keliling kami. Wala alaina, jangan turun hujan atas bumi kami Madinah ni. Dalam hadis lain kata apa? Belum sempat Nabi tunjuk tangan naik, bila Nabi sebut dalam doa tadi, Allahumma hawalaina, ya Allah, hujan hadut turun di Madinah ni jangan bagi turun tang ni, bagi turun hawalaina, kawasan sekitar Madinah. La alaina, jangan bagi turun mai atas kami ni, sebab kami susah ni dengan hujan duk turun tang ni. Belum sempat, dalam riwayat lain kata, belum sempat Nabi isyarat tangan tunjuk macam tu, stop hujan. Hujan stop terus. Fakashafat al-Madinah, tiba-tiba sahaja langit Madinah jadi terang benderang. Tiba-tiba, on the spot, mata semua orang boleh tengok. Yang duk turun tak berhenti selama 1 minggu ni, Nabi sebut macam tu. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak boleh dengar Nabi dia minta. Stop terus, langit tiba-tiba jadi terang benderang, jadi cerah. Faja'alat tamturu haulaha, maka hujan pi di kawasan sekitar Madinah, turun di atas bukit-bukit yang ada di sekitar Madinah, tidak turun di Madinah tempat duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ni. Wala tamturu bil Madinah qatrah, setitik pun tak ada lah, stop dandan. Fa nazartu ila al Madinah, kata Anas bin Malik, aku langut naik tengok ke langit Madinah, wa innaha la fi mithlil iklil, ternyata hujan hanya turun di sekitarnya. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak simpulkan apa dia tuan-tuan? Yang pertama, 5 benda tadi jangan buat. 5 benda tadi yang boleh mengundang bala azab mai kat kita, jangan buat. Yang kedua yang kita nak simpulkan di sini ialah apa? Bukan kita ni nak jadi Nabi, jadilah orang yang ikut Nabi. Mudah-mudahan kalau kita ni jadi orang yang betul-betul ikut Nabi, mudah-mudahan kita ni masuk dalam kumpulan orang yang doa kita Tuhan dengar.
Bila dia main kemarau, kita minta doa, Tuhan dengar, Tuhan bagi hujan. Bila dia main hujan sampai jadi banjir, kita doa, Tuhan dengar, Tuhan stop hujan. Kalau kita boleh jadi orang macam tu, orang yang mustajab doa kerana kita ikut Allah dan Rasul, dah cukup baik. Masalah kita hari ni apa dia tuan-tuan? Kita sangat kurang orang yang mustajab doa. Kita ramai orang yang ada ilmu. Kita kurang orang yang bercakap dengan hikmah. Ilmu ada, tapi cakap tidak ada hikmah. Dan kita lagi kurang orang yang mustajab doa, sedangkan kita ramai orang yang berilmu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan akhirnya hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laysat as-sanah bi alla tumtaru, walakin as-sanah an tumtaru wa tumtaru wa la tunbitul ardu syai'a, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, laisat as-sanatu bi an la tumtaru. Nabi kata, hangpa kenapa betul benda ni? Kemarau tu bukan hujan tak turun. Kita faham kata kemarau tu tak hujan. Nabi perbetul sikit benda ni. Nabi kata, jangan ingat kata bila hujan tak turun tu kemarau. Kemarau maknanya hujan tak turun, jangan. Nabi kata, walakin as-sanah, Nabi kata, tapi kemarau sebenarnya ialah antum taru wa tumtaru, hujan turun. Nabi kata, Nabi ulang 2 kali, wala tunbitul ardu syai'ah, tapi hujan turun pun kita tanam apa pun tak mau tumbuh. Itu kemarau sebenarnya, Nabi kata. Jadi kalau berdasarkan hadis ni, kita kira tak kemarau lagi. Kemarau yang pernah kena kepada umat dulu lebih teruk daripada apa yang kena kita pada hari ini. Jangan kita mengundang kemarau yang lebih teruk. Kerana kemarau hak tak teruk ni pun kita dah tak boleh tahan. Jangan kita undang kemarau yang lebih teruk. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Jilid 14. Bahrul Mazi jilid 14. Kita masuk muka surat 53. Muka surat 53, bab ma jaa fid dawa wal hathi alaih. Itu bab yang datang pada menyatakan berubat. Maksudnya bila sakit kena berubat. Tajuk malam ni bab yang nak cerita dekat kita tentang berubat apabila sakit dan kita disuruh supaya berubat. Ketahuilah saudaraku, berubat itu disuruh oleh syarak. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada orang bila sakit tak mau berubat. Ada. Lah apa dah? Kadang-kadang orang tua-tua sakit, dia pesan, dia kata, mak nak pesan kat hampa semua, jangan bawa mak pergi hospital. Dia pesan itu. Kata, tak boleh mak, kata kita kena pergi ni hospital. Mak tak mau pergi. Kecuali dia kata kalau mak dah sampai tak sedang diri dah, hampa nak bawa pergi mana pun punya suka. Tapi lagi mak duk sedang, lagi mak duk kenal apa, jangan bawa pergi mak di hospital. Oh dia tak mau. Dia duk berubat lagu dia lah, dia ambil daun apa, dia upang, dia tempel tang tu tang ni, dia duk bagi tu. Dia tak mau berubat. Tertanya dia awak, mak pasal apa pergilah hospital depa. Mak tak mah, dia kata, hak ni jadi macam ayah hampa pergi mati seorang di hospital. Dia ada sejarah pula lah. Dia ada sejarah. Dia kata, tak mau jadi macam ayah hampa pergi mati seorang di hospital. Dia kata, Allah, kita dengar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia main malam ni tajuk nak cerita, kata kalau sakit kena berubat, jangan buat tak mau berubat. Dia kata, bermula dalil yang menunjukkan atas suruh berubat itu ialah sebagai hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada hadis dia kata bila sakit suruh pergi berubat.
Kata hadis tu an Umamah bin Syarik radhiyallahu anhu qalatil a'rab ya Rasulullah ala natadawa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am ya ibadallah. Maksudnya diriwayat daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu. Usamah ni dia walaupun ni masa ni dia ada di Madinah, dia kemudiannya pergi ke Kufah. Kufah ni di mana tuan? Di Iraq. Kebanyakan sahabat Nabi lepas pada Nabi wafat dia keluar daripada Madinah. Pasal apa dia keluar? Pasal berdakwah. Keluar. Sahabat Nabi meninggal merata tempat. Pasal apa? Kalau tidak kerana mereka keluar meninggalkan bumi Madinah, Islam tidak berkembang ke tempat lain. Mereka keluar, tinggal tanah laman, tinggal kampung, nak pergi bawa dakwah Islam yang Nabi SAW bagi ke mereka. Maka Usamah bin Syarik, dia ni pergi Kufah. Di Iraq. Dia pergi sana. Katanya telah berkata satu orang Badui, ya Rasulullah, tidakkah boleh kami berubat apa-apa sakit kami? Satu Badui mai tanya Nabi SAW. Satu Badui mai jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami ni kalau ditakdirkan sakit, boleh tak boleh kami berubat? Tanya Nabi. Jawab Nabi SAW, bahkan ya ibadallah. Nabi kata, bahkan wahai hamba Allah, sakit kena berubat. Nabi kata, kalau sakit kena berubat. Nabi kata, sabda Nabi, tadawau fa inna Allah lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan. Nabi kata, maka hendaklah berubat sekalian kamu. Tadawau, Nabi suruh siapa pun kalau sakit berubat, pergi cari ubat. Kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hantar mai dan tidak menjadikan satu-satu penyakit, melainkan telah dihantar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penawar nak bagi sembuh dia. Nabi kata tidak ada satu penyakit dalam dunia ni yang tak ada ubat. Cuma kerja hampa kena pergi cari ubat ni. Maknanya kalau orang kata ni sakit ni tak ada ubat lah ni, ada, cuma kita tak jumpa lagi. Ada. Macam hari ni, sakit apa? Dia berkata tak ada ubat. Kanser. Dia berkata tak ada ubat. Pasal apa jadi pun tak tahu. Kanser ni betul-betul pasal apa? Tak tahu. Doktor pun hari ni senang. Kalau nampak satu penyakit pelik sikit, abang kanser. Senang. Pasal apa? Pasal tak gaduh abang punca dia apa dan tak tahu nak berubat dia macam mana. Habis sangat pergi dia test dia kata Allah, dia kata awak main lambat sangat, dah tahap 4 dah, dia kata dengar tahap 4 tak ada apa, balik buka Yasin.